rahmat kepada Allah. Ini kita rasa rahmat kerana Ramadan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah kata, tidak aku utuskan kepada kamu Muhammad untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Inilah satu rahmat bulan Ramadan. Belum lagi rahmat-rahmat yang lain yang kita tidak perasan. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam menyambut Ramadan kita hendaklah ikhlas kepada Allah. Ada dalil ke? Ada. Sebab setiap sesuatu itu mesti kerana Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku, matiku kerana Allah. Tuan-tuan kerja pagi ni pun kerana Allah. Nah, gaji pasti dapat dah, kerja dapat dah. Cuti pun gaji dapat. Nah, tapi kalau tidak kerana Allah Subhanahu Wa Taala, gaji dapat, pahala tak dapat. Satu apa pun yang kita buat atas dunia Allah Subhanahu Wa Taala mesti kerana dia. Ustaz ni beritahu je. Terserah kepada hati tuan-tuan. Ustaz pun kena lagu tu juga. Mengajar ni kerana apa? Siapa? Nombor 2, nombor 3. Lillahi ta'ala. Kita buat atas kerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya tuan-tuan apa? Nak bersahur lah. Nah, nak bersahur ke, nak buka puasa ke, saja aku bersahur. Macam mana ni adik? Ya Ustaz. Nah, saja nak bersahur kerana Allah Ta'ala lah. Saja aku puasa bulan Ramadan, esok hari kerana Allah Ta'ala. Adik, kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana nak tunggu sahur, bukan nak tunggu buka puasa. Ya Allah, aku berbuka puasa kerana lapar. Ada kenyang lah, tapi pahalanya tak ada. Sebab setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia lakukan ada pahalanya. Nah, ada pahalanya. Tuan-tuan, kita ni setiap pakai, setiap cakap, setiap kelip mata, setiap jeling mata, setiap pendengaran, setiap pergerakan, ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dia pahala. Nah, sebab tu Nabi janji umat dia termasuk syurga belaka tu. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat aku masuk syurga belaka. Sebab apa yang dia buat itu kerana Allah, ada je pahala. Ada je pahala. Kita duduk dengan isteri ada pahala, duduk dengan anak ada pahala, cakap dengan kawan pahala. Kita buat suka-suka buah dengan kawan-kawan, tidak menyakitkan hati kawan-kawan ada pahala. Naik motor, naik kereta, naik basikal, naik lori, naik kuda, naik himar, semua ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu produk yang pertama yang mesti kita jaga pada bulan Ramadan, kita baru 8 hari lagi, ada baki lagi beberapa hari, 22 hari. Nah, mudah-mudahan puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu di antara produk Ramadan ini juga berpuasa. Puasa pun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan puasa tu kerana Ramadan. Sebab tu Nabi sebut, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Tiap-tiap sesuatu ini dengan tiap-tiap amalan ini dengan niat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi pahala mengikut kadar niat kita kepada Allah. Ini yang kita kena jaga. Sebab kadang-kadang kita rasa bangga dengan amalan. Kita semaya. Sebab sayang tuan-tuan. Saya Ustaz tengoklah. Tuan-tuan Ustaz mari masjid suruh tuan-tuan semayang sunat tahiyatul masjid. Buat tahiyatul masjid. Walaupun tidak masjid lagi. Mana-mana tempat bagi Ustaz. Buat tahiyatul masjid. Naik surah, buat tahiyatul masjid. Tahu tapi tak buat. Allah nak bagi pahala, bagi pergi. Sebab satu kawasan tu nama dia masjid. Tempat semayang nama dia musalla. Satu kawasan tu nama surau. Tapi tempat semayang nama dia musalla. Nah, tidak ada perbezaan yang tempat dibina untuk semayang.
semayang itu adalah nama masjid. Dalam hadis Nabi, dalam Quran, semua ada nama masjid. Kita naik masjid, tahiyatul masjid. Lepas tu kita buat solat sunat duha. Tuan-tuan, ya Allah, amalan hebat. Nah, Allah bagi hati kita ni, jiwa kita ni, manusia yang hebat. Kerana kita memang berdamping dengan Allah dalam sujudnya, dalam rokoknya. Ar-raki'un as-sajidun. Orang yang rokok dan orang yang sujud, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah bagi jiwa kita, hati kita, supaya kita ni merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini payah. Batu alhamdulillah, dalam ramai-ramai manusia Allah pilih kita. Sebab itulah ramai wa qalilun min ibadiyas syakur. Terlalu sedikit orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seramai manusia Allah sebut dalam Al-Quran wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit. Sedikit itu biarlah kita termasuk dalam golongan yang sedikit. Sedikit itu tidaklah 50 jadi 3, 4, 5, tidak. Tetapi disebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermakna kalau kita buat amalan begini, maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita pada tempat yang sebenarnya. Dia ini sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik kepada bab puasa tadi. Jadi puasa ini adalah perintah Allah. Kita masuk dalam masjid, kita sujud, kita rokok, kita puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kita tengok dalam Facebook dia bagi, ada orang bagi tips supaya puasa ni tak lapar dan tak letih. Ustaz baca lah. Ustaz tak adalah komen, tapi dalam cakap ngaruh ni. Sebab puasa mesti letih, mesti penat, mesti lapar. Kalau puasa tak letih, tak lapar, tak puasa. Nah, tak puasa. Dia mesti lapar. Sebab lapar dan letih itu adalah pahala di sisi Allah. Semalam Ustaz tengok dalam Facebook sore Ustazah Nafisah, isteri Ustaz Kamal Syahari. Tahun tu dia sebutlah anak-anak lelaki dia semua tidur belakang, dia keluar kabut lah buat makan, keluar sekejap, masuk dapur apa semua. Ustazah, ya Allah, dia tidur. Semoga dengan keluar kabut aku di dapur, dengan jaga anak-anak nak makan, nak berbuka ni, dia kata mudah-mudahan Tuhan beri pahala lah. Maknanya setiap apa yang kita buat itu ada pahala. Ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita puasa ni tuan-tuan, ada pahala. Apatah lagi kalau kita naik sembahyang sunat, baca Quran, di antara produk-produk Ramadan. Jadi produk Ramadan yang di antara juga ialah Ustaz sebut dua. Pertama niat, kedua puasa, ketiga Quran. Nah, Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini bulan Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran. Untuk apa? Hudan lin-nas. Supaya manusia mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita jangan lari daripada Quran. Baca Quran. Sikit pun tak. Cuma tuan-tuan nak baca Quran ini, ada orang baca dia jadi penat sebab dia baca suara kuat. Baca perlahan. Baca perlahan dia jadi cepat. Nah, dia jadi cepat. Kalau ustaz duduk amal, bukan nak apa dah, bukan nak kata apa, tapi ustaz duduk buat 1 jam tu, boleh buat itu, jadilah masuk syurga. Nah, 1 jam tu masuk. Tapi kadang-kadang buat, kalau kena ayat tu ayat mudah sikit, walaupun kita dah hafaz ayat mudah sikit, dia jadi 25 minit dah sampai pun ada 20 minit dah, alhamdulillah habis lagi. Baca pelan. Tapi kalau tuan-tuan tak mampu nak baca Baqarah, nak baca Al-Imran, nak baca Nisa, tak mampu, bacalah yang mana-mana mampu. Saya bayar sikit-sikit Dah, baca Qul Huwallah 20 kali contoh. Kalau dah Qul Huwallah tak tahu 20 kali lah, bacalah 100 kali. Tak mampu, bacalah Qul A'udzu birabbil falaq. Tak mampu, Qul A'udzu birabbin nas. Tak mampu, Fatihah.
Fatihah pun tak mampu. Nah, Fatihah pun tak mampu. Sebab tu tuan-tuan, baca Quran ni, bagi ustaz lah. Kalau tuan-tuan tak mampu habiskan 30 juzuk dalam sebulan, tak apa. Daripada kamu habiskan 30 juzuk yang tidak bertadabbur dengan dia, yang tidak memerhatikan makna dia, dan tidak beramal dengannya, lebih baik satu juzuk yang memerhati makna dan beramal dengan dia. Bukannya sampai wajib kita mengkhatamkan Al-Quran, tetapi tanggungjawab kewajipan kita sebagai seorang Muslim mengkhatamkan Al-Quran sekali seumur hidup. Cek balik, kita ni pernah khatam tak Quran sekali seumur hidup? Apatah lagi kalau kita mengkhatamkan Al-Quran setahun sekali ke, setahun 2 kali ke, sebulan boleh 2 kali, sebulan sekali tu pun cantik dah. Alah, 3 bulan sekali pun okey lah. Yang tak okeynya, tak baca langsung, tak pernah khatam sekali pun dalam hidup ini. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kita di akhirat nanti.